Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin rahmat Allah taala sekalian, InsyaAllah kita sambung bacaan dan perbincangan bahagian yang agak kritikal lah dalam buku ini. Tapi perlu diingatkan ketika ia ditulis tahun 2018. Jadi kalau ada pembaharuan dengan isu-isu semasa ni, sebenarnya banyak dah perubahan sikit dah. Khususnya berkaitan dengan aliran-aliran dan fikrah-fikrah semasa dalam beragama ni lah. Baik, sebelumnya kalau tengok, sebelum tu kita bincang tentang isu sunnah dan bid'ah dan sikap wasatiyah yang pada saya, penurut perspektif saya lah, dan tak semestinya benda tu 100% betul. Cuma banyak keadaan dalam masalah dakwah ni kita kena perhatikan wakil lah, realiti masyarakat. Sesungguhnya masyarakat Melayu kita ni latar belakang beragama dia berbeza lah. Kalau di Malaysia dah berbeza dengan Indonesia, bahkan sama-sama Indonesia tu pun kalau orang Jawa dengan orang Minang pun dah beza dah lagi. Jadi bagi seorang pendakwah kita ni yang nak bawa kebaikan, kerana matlamat utama kita adalah nak bawa masyarakat lebih dekat kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam keadaan hampir 1000 tahun Islam di alam Melayu, kita merumuskan bahawa corak beragama itu agak tidak dekat, qarib dengan Quran dengan Sunnah. Maka kita cuba nak bawa ke arah itu. Itulah islah dan tajdid yang dimaksudkan. Islah iaitu membaik pulih, tajdid melakukan melakukan pembaharuan dalam arti kata mengembalikan kepada yang asal. Itu antara intipatinya. Baik. Jadi pada muka surat 109 itu, saya pernah menulis satu catatan di Facebook yang saya nukilkan balik dalam buku ni. Soalannya ingin mengkelaskan orang akademik ni, dia modal akademiknya adalah bila dia ni boleh dipanggil taksim dalam perbincangan Islam. Taksim ni adalah mengkelaskan ataupun mengklasifikasikan. Ni geng mana, ni aliran mana, ni aliran mana. Kalau dia tak buat begitu, tak ada kerja dah sebagai ahli akademik. Soalan yang begitulah. Jadi untuk nak memudahkan dia menulis, dia membincangkan satu maudhu' dengan tepat, maka dia beza-bezakan. Oh, ni rakyat Malaysia, ni rakyat Indonesia secara umum. Rakyat Malaysia pula orang Kelantan, orang Terengganu, orang Johor, pula bezanya. Antara Kelantan ni pula orang Tumpak dengan orang Kota Baru dengan orang dia pembahagian-pembahagian itu penting lah. Untuk kita pergi in detail, daripada besar makro pergi kepada mikro, makro besar pergi pada mikro, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, sampailah isu yang paling fundamental lah, paling usul. Baik, saya tulis situ. Saya pernah menulis di dinding FB, Facebook pada 3 Januari 2018 sebagaimana di bawah. Hari ni 2023, 5 tahun dulu tu dah. Setengah abad yang lalu, setengah dekad yang lalu, 1 dekad 10 tahun. Baik, tajuk besarnya adalah pandangan agama yang benar di Malaysia berasaskan apa? Zaman-zaman duduk rajin tulis benda-benda panas sikit. Sekarang ni banyak senyap, malah aku. Ikut hang lah nak bergaduh lagi mana. Kita senyap. Baik. Lepas tu saya tulis di situ perbincangan saya dengan seorang calon PhD hadis yang mahir fiqh Syafi'i.
Kalau sebut nama ni kenalah, saya rahsiakan. Tisihnya sudah siap pada masa itu, telah hantar dengan semak, mendatangkan premis perbincangan muqaran, iaitu muqaranah, perbandingan dalam fiqh mazhab tak relevan di Malaysia. Menurut dia sebenarnya khilaf fiqhiyah yang berlaku di Malaysia ni bukan khilaf mazhabiyah ataupun khilaf muqaranah, perbandingan antara mazhab. Tidak sebenarnya. Dia antara aliran. Dia bukan mazhab fiqh Syafi'i apa ni, tidak. Tetapi tak di mana sebab pengelasan pandangan berlaku bukan pada perbezaan mazhab sangat, tapi puak-puak yang khusus. Contohnya apa dia? Contohnya, kalaulah aliran arus perdana berpegang dengan satu qaul yang dia kata ni fiqh mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama kita pun mengaji kitab-kitab fiqh Syafi'i. Kita bawa kata dalam bab yang sama ada ulama Syafi'i lain telah mengisyaratkan, menunjukkan, membahaskan, mentarjihkan dalam bab ni pandangan ni lebih kuat sebenarnya. Yang selama ni kita duk amal tu tak kuat. Ada ulama Syafi'i kata, cuma dia pandangan yang gharib ataupun pandangan yang kita kata minoriti, bukan pandangan yang majoriti. Maka yang ni yang jelasnya daripada kitab yang lebih besar, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ke Imam Nawawi. Imam Nawawi kata lagu ni. Jadi kita kata kalau kita mazhab Syafi'i sungguh kak, yang ni lah sepatutnya kita amal. Itu kaedah kita lah biasanya. Contoh dalam bab zikir selepas salat, dia punya susunan. Terbukti zikir yang selama ni kita dah amal sebagaimana di surah masjid duk buat secara jahat tak jahat tu satu hal. Tapi susunan tu, istighfar ni tu memang bila dia tengok sebenarnya adalah susunan daripada salah satu tarikat yang sampai ke alam Melayu awal dulu. Bila tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, hatta fiqh Syafi'i yang ringan, yang biasa, contohnya Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i, kitab moden oleh Mustafa Di Al-Bugha, Syekh Mustafa Di Al-Bugha dan Mustafa Al-Khin, dengan Ahmad Syarbaji dan seumpama, diterjemah ke lengkap dah. Maka susunannya tidak begitu. Sahabat kita buat poster panjang baguslah. Dan bila kita kata kalau kita betul mazhab Syafi'i, ni bukan surah kita lah, surah di luar sana, kita kata kalau betul kita mazhab Syafi'i sebagaimana tuan-tuan dakwa, sepatutnya kita amal yang ni. Dia boleh terima ke tidak? Agak-agak dia boleh terima ke tidak? Tak boleh. Dia kata tak, mazhab Syafi'i kami dalam bab zikir ni, bab yang selama ni kita dah amal, walaupun tidak ada lah kita. Sebab dia faham mazhab Syafi'i waktu ni sebenarnya tidak Syafi'i sangat lah. Dia kira itu mazhab Syafi'i. Jadi sebab tu muqaranah mazhab, satu benda yang tidak valid pun kita nak bincang. Entah mazhab apa, mazhab ni. Sebab dia bukan kira mazhab. Dia kira awak buat sama tak dengan biasa saya buat. Asalkan awak buat benda yang tak biasa saya buat, saya tak tahu, kira awak salah. Begitulah mudah. Walaupun benda yang kita buat tu mungkin kita tunjuk secara jelas buktinya, inilah yang ulama-ulama Syafi'iyah, sebagaimana contoh Al-Imam Nawawi sendiri kata, sepatutnya lagu ni lah dalam bab zikir tu. Dia. Dan akhirnya bila jadi begitu, ulama-ulama yang pro kepada agamawan atas sarjana universiti pun, yang pro kepada aliran arus perdana, dia kata benda ni benda hak tidak ada penyataan yang muktamad. Maka kalau dah biasa lagu tu, tak apalah kita ikut. Ada kita tak payah bergaduh lah. Kita kata tak boleh lah, sepatut kita didik masyarakat pergi kepada yang lebih baik, yang lebih baik. Kalau nak Syafi'i betul lah. Begitu. Itu tidak berlaku lah. Kerana lebih kepada, contohnya jika bagi pandangan tentang suatu isu dan hukum, ia perlu dibincangkan daripada perspektif satu aliran pondok.
Masuk aliran pondok tu dia tidak spesial mazhab Syafi'i. Tapi biasa golongan pondok pengarang lagu tu, kalau awak buat tak sama, maka awak bukan kalangan kami lah. Lebih teruk bukan mazhab Syafi'i. Lebih teruk lagi dia sebutlah. Gapo-gapo dia sebutlah. Dia sebut tu. Awal had tak sama dengan apa yang biasa mereka amalkan sahaja. Kita kata awak kata ni amalan mazhab Syafi'i. Cuba tunjuk gak dia punya sumber. Kadang-kadang tu sebahagiannya tak boleh nak tunjuk juga. Cuma guru-guru kita biasa amalkan. Orang tua-tua kita biasa amalkan. Ini tidak jadi hujah agama lah. Bab yang kedua, aliran rasmi institusi agama. Institusi agama ni ada juga pandangan mereka. Inilah JAI apa semua, setiap negeri ni ada. Mereka ni ada SOP bertulis yang kadang-kadang pandangan mereka tak selari juga dengan golongan pondok ni. Beza. Yang termaktub, mereka kata dalam berfatwa, seorang mufti mesti mengutamakan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Namun, kajian sahabat saya sendiri, saya selalu cerita, bila dia pergi interview setiap ahli majlis fatwa negeri-negeri ni, tanya mereka, yang mereka maksudkan dengan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i itu apa dia? Ternyata jawapan mereka berbeza setiap seorang. Maksudnya tidak ada satu standard. Kalau kata kita pergi Kelantan, apa maksud qaul mu'tamad Syafi'i sini? Qaul mu'tamad ni mesti qaul Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Itu mu'tamad. Okey, tak apa. Lepas tu pergi ke Terengganu pun kata begitu juga. Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i ni bila benda tu adalah kitab Majmu' Syarah Muhazzab Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Okey, sama. Kita pergi ke Pahang, sama juga. Maksud kita tahu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i dalam konteks yang dimaksudkan dalam fatwa di Malaysia ni, itu standard. Tapi tak berlaku begitu. Yang berlaku adalah orang ni kata qaul mu'tamad ni beginilah, yang ni kata beginilah, yang ni kata beginilah. Bahkan mungkin qaul mu'tamad bagi sebahagian mereka ni apa yang duk ada dalam kitab Jawi. Jadi di situlah kalau pergi lagi kan, dia sakan. jadi perbincangan yang jadi perlu ada keharmonian di situ ya. Ataupun besar jiwa untuk memahami sebenarnya lagu tu. Betapa jumuknya, betapa tak terbukanya kita satu masa dulu. Baik, namun tak jelas takrifnya dalam masa yang sama. Talfiq juga mazhab dalam fatwa. Dalam masa yang sama, fatwa-fatwa di Malaysia juga banyak cross mazhab guna qaul mazhab-mazhab lain. Dan memang itu tidak ada masalah. Sebab tu disebutkan fatwa di Malaysia ataupun di Selangor khususnya mengutamakan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Mengutamakan. Maksudnya jika qaul mu'tamad Syafi'i tak ada, pergilah kepada qaul yang terpinggir ataupun qaul daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Tak ada dalam mazhab Syafi'i, barulah cari daripada mazhab lain. Berbeza dengan perlih terus letak. Berasaskan semua mazhab yang 4 sama level. Daripada 4 mazhab ni, qaul mana yang paling kuat, kita akan nukil yang itu. Itu berlaku. Dia tak letak mazhab Syafi'i dulu. Qaul mu'tamad Syafi'i. Lepas tu qaul yang dhaif Syafi'i contoh. Syafi'iyah. Dia letak tak gitu. Dia letak sama level belakang. Bila kita tengok keadaan isu semasa, pandangan mazhab Maliki paling best, terbaik, maka kita akan nukil yang tu sebagai fatwa kita. Itu perlih punya kaedah dalam urusan fatwa mereka. Baik, katanya lagi, ada juga saya tulis itu yang dikatakan sahabat-sahabat salafi yang sedikit cenderung pada ataupun pro ikhwani, diistilahkan begitu ya, ikhwan muslimin lah. Sebab bila baca kitab-kitab awal ulama-ulama ikhwan muslimin ni, memang mereka cenderung kepada mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah, cuma mereka tidak secara terbuka anti kepada sufi. Contohnya Imam Hasan Al-Banna, dia yang mengarahkan Syed Sabiq rahimahullah untuk tulis kitab Fiqh Sunnah. Yang kita guna tu lah Fiqh Sunnah tu. Fiqh Sunnah tu memang fiqh sunnah lah, tidak mazhab.
Bermaksud gerakan ke arah itu dah ada, tapi dalam masa sama Imam Hasan Al-Banna tidak mengisytiharkan untuk menolak total tarikat-tarikat dan seumpama. Latar belakang di Mesir kita kena ambil kira dan pelbagai perkara lagi lah. Nah, itu biasa dalam setiap gerakan tu dia ada beberapa isu yang mereka perlu ni. Baik. Dan saya tulis itu juga sahabat-sahabat Salafi yang pro Saudi secara khususnya yang cenderung kepada manhaj Syekh Syekh Rabi' Hadi Al-Madkhali yang agak tegas dan terbuka, cenderung untuk mengatakan tak setuju ataupun tahzir kepada mereka yang dia tak setuju. Itu kita pun tak kata dia salah ke, dia betul ke apa semua, cuma sikapnya tegas, dia menzahirkan. Baik. Kemudian di bawah tu saya tulis alirannya Aswaja Ahbash. Kemudian yang keenam, golongan yang boleh dikatakan sebagai golongan sarjana ataupun golongan yang duduk universiti ni lah, pensyarah-pensyarah yang alim, kita tahu mereka ada ilmu dan mereka tahu perbandingan mazhab apa semua mereka tahu, tapi mereka pun tahu kalau mereka berani sangat masalah bagi mereka. So kena berhati-hati sedikit Maka mereka kata mereka ni muqallid mazhab Syafi'i ghairul multazim, dia panggil. Kami berpegang kepada mazhab Syafi'i tapi tidak secara total 100% di situ. Nampak lembut sikit nak jadi Wahabidah tu, tapi kuat sikit. Tapi dia nak bagi selamat sikit, dia kata ya kena mazhab Syafi'i. Tapi untuk kes kita tentu boleh kita pinjam mazhab lain. Keluar mazhab jugalah. Kita kata keluar-keluar tu boleh masuk kata. Kalau keluar-keluar tak boleh masuk dah. Kalau Dr. Mazhar dengan Dr. Ramadan boleh keluar mazhab, pinjam mazhab lain. Masuk bila masuk? Isi borang bila? Dengan parti politik ke apa boleh masuk keluar dah. Begitu. Dan kemudian kita letakkan yang ketujuh tu, ghair muqallid mazahib atau ahli hadis, meletakkan semua mazhab sama level dan melihat tarjih pada dalil yang paling kuat lah. Ini secara peribadi saya ketika itu 2018 umur berapa masa tu melihat tu sebenarnya aliran di Malaysia ni perbincangannya bukan berdasarkan mazhab apa semua, mazhab fiqh apa semua, tidak. Dia lebih pada sentimen aliran mana. Macam politik jugalah. Nah, dia lebih itu. Awak set mana? Ni set. Dia kata saya aliran pondok. Dia bila aliran pondok ni marilah gajah rimah daripada aliran lain pun dia kena betul. Itu saja. Nah, cuma tiba-tiba bila muncul golongan habaib yang kemudian membawa fenomena daripada mana? Yaman ni, Hadramaut, yang pada asalnya mereka ini berjaya seolah-olah menunjukkan mereka itu sekali dengan golongan pondok. Jadi golongan pondok backup sungguh-sungguh mereka satu masa, sehingga mereka berjaya mempengaruhi. Sedangkan simbol capal apa semua tu orang pondok 10 tahun 15 tahun dulu tak pernah ada, tuan-tuan. Siapa biasa duduk pondok dia tahulah, tak pernah ni muncul isu capal apa semua, tak pernah muncul. Kubur Tok Kenali tu tak pernah pun orang pergi duk joget apa semua begitu lalu tu. Ni mari yang mutakhir ni golongan ribat. Dan mereka ni sebenarnya bukan bersama dengan orang pondok, tak bersama. Jadi bila buat program apa semua, mereka sama mereka. Cuma satu masa dilihat mereka ni lah pengaruh besar, boleh bercakap secara terbuka. Ada tokoh-tokoh yang dilihat berani, tapi ajak berdebat pas sedah tak nak. Tapi dia tahu kalau berdebat habis KO lah. Jadi pandangnya dia kata jangan berdebat. Kita jangan berdebat. Sebab kalau berdebat KO. Study ataupun apa dia panggil, track recordnya begitu. Jadi bila begitu, tapi alhamdulillah nak jadi cerita bagusnya sikit sebelum PRN baru ni lah. Berlakulah sedikit benda, nampak celek mata lah sikit di Kelantan dan seumpamanya, bahawa golongan ni dia tak kira siapa-siapa pun. Asalkan mereka boleh survive, mereka punya, yalah macam kita lah juga, siapa yang boleh bersama dengan idea kita, kita akan bersama lah dengan dia, begitulah mendakung. Jadi alhamdulillah nampak ada kesedaran sikit
Elit golongan pondok ni kita tak boleh bermusuh. Maulana Asri kata tak boleh. Dia pesan dalam tak boleh. Jasa mereka besar. Aliran pondok bawa Islam, establishkan Islam di alam Melayu semua. Cuma memang mereka perlu disedarkan bahawa ada benda-benda yang mereka pun kena berubah, itu saja. Cuma sekarang tak boleh nak rungkai lagi benda tu. Sebab kukuh lagi dalam kepompong itu. Bahkan anak-anak tok guru mereka pun yang bersama master PhD yang tahu hal-hal itu pun tak berani nak buat pembaharuan itu. Tebih buka mulut, zap. Maksudnya risiko tu besar lagi. Jadi ambil masa. Kita harapkan satu masa nanti di pondok-pondok di Kelantan mula mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka mengaji hadis tapi tidak sebagaimana ilmu asal, ilmu riwayah dirayah adanya tentang ilmu rijalul hadis, ulumul hadis apa semua. Mereka sekadar baca begitu saja. Dan bila baca begitu tu marilah kita hadis basu ke hadis sahih ke hadis dhaif, dia kira okey belaka. Jadi bayangkan satu masa institusi pondok di Malaysia ni ramai mereka punya lulusan mereka tu mula terdedah dengan ilmu-ilmu takhrijul hadis, rijalul hadis, jarh wa ta'dil apa semua ni, balik mengajar balik mula setuh bab hadis ni. Sebagaimana Dr. Basit dok buat tu lah. Tapi sekadar di pondok dia je lah dunia. Pondok lain tak boleh. Jadi saya ingat ada pembaharuan. Sikit masa lagi. Sebab tu tak boleh musuh. Tak boleh musuh tak dikata bermusuh peribadi, bermusuh idea, tak ada masalah. Idea tu kita boleh lah tak setuju tu. Tapi sehingga menganggap mereka ni ahlul bid'ah wad dalal haqiqatan finnar, jangan. Sebab kita pun tak tentu lagi syurga neraka ni. Begitulah sikap dakwah tapi pada saya, kita berharap satu masa nanti lahir daripada kalangan mereka sendiri ulama-ulama semisal membawa idea ataupun cenderung kepada gagasan sebagai contoh Syah Waliullah Dehlawi. Bawa Quran Sunnah meskipun dalam masa yang sama tidaklah menzahirkan penentangan kepada tradisional, tapi bawa pembaharuan. Dia baru jadi. Mari daripada luar ni tak boleh. Macam kita lah kalau saya pergi nak ceramah kepada dia, sengih ke dia. Siapa awak erak sikit? Erak sikit je kita. Dia empat erak dia hebat lagi. Nah, kita kata begini-begini, dia tak kira. Kajian kita buat PhD ke master 14 kali pun dia kata dah. Ni bukan aliran kita, tak boleh pakai. Tidak berkat ilmu. Ni ilmu ambil universiti belakang ni, ilmu mana barat belakang. Tak ada apa. Tapi kalau tok guru dia tiba-tiba buat PhD juga, tak apa, bagus. Bagus pula. Ada panggil double standard lah situ Baik. Dan saya kata situ, saya teringatkan perkongsian nasihat yang ringkas dan padu oleh Maulana Fakhrul Razi pada masa tu. Tengah-tengah itu tu dia buat satu video, dia kata bahawa kita berkhilaf. Hakikatnya dia kata lah, sebenarnya bila direnung-renung ni kita sebenarnya sebahagian daripada kita ni berkhilaf bukan atas dasar ilmu dan hujah, namun lebih kepada nafsu semata-mata. Ada rakamannya Sebab kalau atas ilmu ni, bila orang tunjuk hujah tu jelas, ni hadis sahih ni hak Imam Mazhab Syafi'i sendiri hurai lagu ni, maka dia berkata, kalau begitu saya terima, sebab jelas. Tapi kalau nafsu ni jelas lagu mana pun tak tak apalah, biarlah. Kalau betul pun apa, saya tak nak ikut. Dia emosi lah, nafsu. Dia berkata, kita kata macam adalah satu cerita apa dia cerita. Ada dua orang hamba Allah ni duduk tengah padang pasir, fata morgana, panah. Baru jauh dia tengok, kawan dia kata, kambing tu, tengok tu jauh tu ada kambing tu. Si B kata, dak, burung tu. Tengok betul-betul tu, kambing lagu tu rupa tu. B kata, dak, tengok betul-betul, burung gagak tu. Tiba-tiba terbang. Saya dah cakap, burung, bukan kambing. Kambing ada sayap. Dia nak jadi dia nak mula juga, dia bukan kira macam orang politik dah bah kedai kopi lah, dia bukan kira. dia kira dia lah betul. Itu saja. Jadi kita pun kena faham.
Ini perbincangan ni dah hawa nafsu ni, baik dah senyap lah. Falyakul khairan aw liyathmut. Alhamdulillah dalam sejarah Islam, ketika berlakunya polemik para sahabat ni bergaduh ketika lepas pembunuhan Uthman dan juga Ali dan seumpamanya, sahabat yang selamat daripada fitnah ni sahabat yang tawakuf, tidak berpihak pada Ali dan tidak berpihak pada Muawiyah, tapi sikit sangat. Mereka tarik dirilah, pergi duduk di pedalaman apa semua, tak terlibat. Mereka paling selamat, tapi bukanlah bermaksud mereka paling betul. Kalau semua duduk tarik diri, biar orang jahat berlaku duduk dalam, lagi teruk lah situasinya. Nah, sebenarnya kes ni dua-dua betul sebenarnya. Khilaf itu, pertemuan itu. Cuma yang paling selamat, yang tidak mengotorkan tangan mereka dengan darah sahabat mereka sendiri, umat Islam, adalah golongan yang tawakuf. Pada saya dalam keadaan situasi mutakhir ni, banyak keadaan kita kena jadi orang ketiga ni. Kita selamatkan lidah kita daripada kedua-dua sahabat kita yang satu manhaj kadang-kadang itu, untuk kita nak bagi ulasan yang lebih-lebih dah seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini, selepas memerhati dan berkecimpung dalam wacana isu-isu sebegini selama lebih 10 tahun, saya secara peribadi mempunyai pandangan yang tersendiri dan yang bagi saya adalah sikap terbaik bagi mencapai kesejahteraan masyarakat. Ni nampak sangat berwawasan besar lah. Biasalah kita tulis buku ni seolah-olah kita nak selesai masalah manusia pada masa tu juga. Itu saya ada, isteri saya kadang-kadang ada tanya gitu begini, saya kata, awak jangan kacau saya nak fikir masalah umat ni. dia kata, lah saya nak fikir masalah umat lah, fikir masalah rumah ni dulu. Tapi kita menulis apa semua itulah sebab kita nak baca tokoh-tokoh dulu, ulama-ulama dulu ni, memang mereka pribadinya begitu. Harian mereka duduk fikir lagu mana nak selesai masalah umat ni, daripada bermula masalah fiqhnya, masalah akidahnya, masalah ekonominya, masalah politiknya, itulah. Jadi kita pun perasan begitu jugalah. Yang duk kacau lah saya, biar saya dulu. Nah, dengar-dengar kita duduk memikir, suruh pergi beli apa dia, bawang. Benda-benda yang kita rasa nantilah dulu. Saya duduk memikir masalah umat, apa tak nampak dia tu. Gurau lah dengan dia. Terbayar duduk memikir masalah umat sangat lah, dia kata. Pergi beli bawang nak masuk ni. Lepas ni nak makan, hanya juga marah. Allah Rabbi. Baik, katanya di sini, dalam masa yang sama, secara bertatih kita cuba membawa gagasan kesedaran bahawa di sana ada alternatif dalam amalan dan i'tiqad yang lebih afdal, lebih aslam, lebih aula, lebih rajih, lebih daqiq, lebih menepati dekat dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Sebab itulah perbezaan besar adalah manhaj. Manhaj tradisional, selagi mana tak langgar khurafat, tahayul, benda-benda yang maksiat yang jelas, masyarakat duk buat walaupun tak jelas ada sunnahnya, tak apa, biarkan. Kita pula benda jelas ada sunnah Rasulullah dalam bab ni, kenapa tak ajak masyarakat untuk kenal dan mula praktikan sunnah-sunnah ini? Itu beza manhaj tu. Contoh dalam masalah paling mudah lah, tahnik baby baru lahir kan. Kalau pasangan suami isteri baru kahwin, dua-dua kerja biasa lah, kita kata kerja kerja pasar raya ni, gaji 1,000 seorang, 1,500 seorang nanti. Nanti suami isteri boleh anak seorang, dia pun nak buatlah majlis tahnik. Jadi kebiasaan, kalau ikut sunnah Rasulullah mudah saja, dia buat sendirilah, ataupun dia bagilah, jumpalah imam, mak ayah dia ke siapa-siapa yang dia kira sesuai, tua, alim, soleh untuk buat. Itu sajalah, tak ada modal pun. Almarhum Tok Guni Aziz tu lepas solat subuh setiap hari Jumaat beratur 40 orang, 30 orang babi. Letih juga kawan tu. Likung. Dr. Zubakri pun hari tu, begitulah keadaan dia. Nak katanya kalau betul nak ikut semata-mata sunnah tahnik,
Tak adalah modal banyak sangat pun. Cari air zam-zam gitu je lah. Tapi kalau ikut kebiasaan, tahnik, di sini ni biasa macam mana kak? Oh sini biasa kena kambing golek. Sebab kebiasaan. Oh sini ni kalau tidak kambing golek tu kurang afdal tu. Apa dia lagi? Nak panggil orang surah masjid lagi, mari duduk selawat lah apa semua ni. Orang masjid surah lapar-lapar perut belaka. Ini lapar nak makan free. Jadi daripada benda yang sepatutnya sunnah yang tidak ada modal pun, mula dibebankan dengan nak kena jamu makan, nak kena ni, nak kena. Walau jamu makan tu ada sunnahnya pula, tapi nak sekali tu. Akhirnya pemuda yang baru kerja, duit tak banyak apa semua simpanan tak itu, apa dia buat? Tak payah tahnik Kesimpulannya tak payah tahnik Tertinggal satu sunnah yang besar, tahnik baby. Sunnah fil maulud lah. Sunnah pada anak beranak tu. Padahal benda tu tak guna modal pun. Tak payah ada pitih, banyak pitih keluar pun. Ini bila kita melihat. Jadi dalam kes ni, kita nak ajar masyarakat baru, anak-anak kita ni, yang mana? Mudah melaksanakan sunnah, jangan tinggal, kena buat sunnah yang Nabi suruh. Dan sebenarnya kalau ikut betul, modal tak banyak pun. Tak payah guna duit pun. Berbanding dengan yang tadi, kalau kamu nak buat, kena sekian, habislah 400-500 juga. Berbanding dengan, kalau tak payah buat langsung. Jangan laksana. Itu tak masuk akikah lagi. Akikahnya mari pula nak tiru artis berendoi, tak berendoi. Bunga panggil marhaban. Panjang ceritanya tu. Sebab kebiasaan. Tapi kalau ikut sunnah solid, tak siap. Tak ada apa-apa. Dapat pahala sunnah fil maulud, insya-Allah. Begitu. Jadi ini penting untuk kita bagi tahu anak-anak, cucu-cucu kita yang baru-baru ni, supaya nak pastikan mereka tidak tinggal sunnah-sunnah yang besar, dan fahamkan mereka kalau ikut sunnah yang betul ni, kalau mereka tidak mampulah untuk nak infak makan ke apa semua, tak ada isu. Boleh buat walaupun tak ada duit, tak ada masalah. Itulah perjuangan kita pun. Baik. Jadinya katanya lagi dalam bab manhaj akidah, ni sensitif sikit ni, tak apalah kita bacalah, dah tulis nak. Secara umum tidak ada perbezaan yang besar antara manhaj salaf dan khalaf, itu asasnya, atau manhaj salafiyah, Hanabilah, Athariyah dan Khalafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kesemua aliran akidah ini masih dalam daerah ahli sunnah wal jamaah, tanpa saya nafikan sebahagian asatizah dan ulama tidak beranggap begitu. Namun dalam masa yang sama, ramai juga ulama-ulama muktabar beranggapan masih dalam daerah ahli sunnah wal jamaah, namun berbeza dalam hal-hal tertentu yang dianggap mereka berbeza. 1-2 benda, begitulah. Secara umum masih lagi dalam keluarga ahli sunnah. Cuma saya juga tak nafikan ada ulama yang memang mengeluarkan. Maksudnya meletakkan Asy'ariyah bukan ahli sunnah. Ada, bukan tak ada. Jadi kita nak duduk dengan yang mana? Merujuk pada guru-guru kita, Maulana Asri, Maulana Fakhrul Razi, Maulana Hadi. Seingat saya sampai hari ini tidak ada statement mereka mengeluarkan secara total Asy'ariyah Maturidi daripada ahli sunnah wal jamaah setakat ni. Tapi saya tak nafikan memang ada asatizah kita yang cenderung pada ulama-ulama tertentu yang melihat Asy'ariyah belum ataupun tidak, melainkan dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Pada pendapat saya kurang sesuai nak bawa pandangan tersebut secara umum di Malaysia. Dahlah kita minoriti nak bawa pandangan yang agak nak kata keras tu, tidak tegas begitu, akhirnya banyak isu kita akan kerugian. Baik. Seterusnya katanya lagi, kesemua aliran akidah ini masih dalam daerah ahli sunnah wal jamaah, mempunyai dasar dan terah yang sama, iaitu memutlakkan tauhid kepada Allah sekaligus mentanzihkan Allah daripada segala sifat yang tidak layak baginya dalam masalah isbat dan nafi. Cuma aliran-aliran ini berbeza
beberapa isu sahaja, dan sebenarnya perbezaan itu pada urusan furu' akidah, bukan pada usulnya. Di sini beza ni. Sebab sebahagian ulama yang mutaakhir disandarkan yang awal, mereka tidak terima urusan akidah ada usul dan furu'. Sebahagian besar terima ada usul dan furu', dan sebahagian besar yang lain tegas untuk kata tidak ada usul dan furu'. Di sinilah titik perbezaan yang mungkin takkan selesai sampai kiamat lah. Memang takkan selesai. Sebab tu saya, orang duk berdebat, falyakul khairan aw liyasmut. Senyap, saya senyap langsung tuan-tuan. Ni luar daripada range kita dah ni. Ikut awak lah. Awak sama-sama awak Tapi masing-masing saya faham sahabat kita belaka, ustaz kita belaka, yang mereka ni sungguh-sungguh nak mencapai tahap yang terbaik dalam beragama. Saya yakin begitu. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita dan ampuni, dan juga kurniakan rahmat dia di atas kejuhudan, di atas sungguh-sungguh masing-masing nak mencapai tahap terbaik dalam beragama itu. Baik. Tidak dapat dinafikan, kesemua aliran pula mempunyai individu dan tokoh yang hulat ataupun ghulu. Ini pun tak boleh nafi juga. Memang ada. Yang cenderung kepada salafiyah dalam sejarah membuktikan ada yang memang ekstrim yang membawa kepada tahap mujassimah musyabbihah, ada sungguh. Dan itu kita tolak lah, tak boleh. Dan memang ada golongan yang cenderung kepada takwil ni, Asy'ariyah Maturidi, sehingga tahap memang jadi mu'attilah, menafikan langsung sifat Allah. Allah kosong daripada sifat. Sedangkan Allah kat atas si Sami'un Basirun apa semua dia, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sendiri kata dalam Quran. Di sini kita, benda ni tak jadi isu sepanjang sejarah Islam di alam Melayu tuan-tuan, sehinggalah 20 tahun ni baru semenjak kita makin didedahkan dengan ilmu level tinggi ni, barulah benda tu sapa. Dulu-dulu paling tinggi bincang bab khurafat, bincang bab syirik kubur, sembah kubur, itu saja. Khilaf usalli, khilaf baca kunut, itu saja. Perbincangan kaum muda pertemuan ni saya tak pernah jumpa literasi yang bincang bab ayat dan hadis sifat. Sebab nak sampai tahap bahas bab hadis dan ayat sifat ni, kena selesai bab Quran, tafsir, tadabbur, bab hadis, segala ilmu-ilmu hadis, baru sampai bab yang dibahaskan ini. Maksudnya mutaakhir ni baru sampai, setelah ilmu-ilmu tu sampai belaka. Sebelum ni tak ada, ulama-ulama dulu tak bincang. Belek tafsir lama-lama, tafsir zaman klasik dulu. Dia takwil lah, ada yang takwil dan ada yang isbat, tapi dia tak bincang. Isu ini kita telah mungkin ini, tak ada. Dia tak ulah panjang. Ini menunjukkan tak jadi isu zaman tu. Sebabnya ramai orang jahil. Bila ramai orang alim hari ni, isu ni jadi isu. Sebab alim belaka. Maklumat tu. Baik. Maka sehingga menuntut ruang tasamuh. Tasamuh ni apa dia? Ruang toleransi lah. Toleransi. Cuma ialah saya tetap setuju, ada setengah orang dia bertegas. Ini pandangan saya, dan saya pegang pandangan ni. Dan itu tidak mengurangkan hormat dan juga kasih sayang ukhuwah sama mereka. Ada orang boleh begitu. Tapi ada orang tak boleh. Dia kira dah tak kamu dengan saya, tak payah kawan. Musuh. Tak boleh begitu. Nah, tidak sampai tahap tu. Ini bukan antara kafir dengan muslim ataupun mukmin dengan kafir, tidak sampai tahap tu ni. Dalam bab ini saya mendukung secara peribadilah pada zaman tu gagasan Maulana Muhammad Asri Yusof yang berpandangan wajar diusahakan takrib antara Salafiyah dan Asy'ariyah dalam konteks Malaysia dan selalu secara umumnya di Nusantara. Justru beliau dan murid-murid beliau pernah menganjurkan 2 buah seminar besar atas premis tersebut di Shah Alam dan Kota Baru pada tahun 2016-2017. Rakaman pun ada lagi sekarang. Pengurusi dalam seminar tu pun dah meninggal dunia dah. Ustaz Gapa tu yang mengajar di MXU masa tu, saya pergilah. Dia pun meninggal dunia dah 2-3 tahun lepas. Sama ada di Shah Alam maupun di Kota Baru, kehadiran peserta amat memberasakan daripada kedua-dua belah pihak. Yang di Kota Baru, ramai daripada aliran tradisional mari. Dan bila mereka mari, soalan-soalan yang ditanya tu, dia begini tuan-tuan. Bila dibuka secara
secara terbuka macam tu, bahawa kita kena gini-gini, saya menjangkakan akan ada jawapan balas daripada golongan aliran pondok, adapun paling tidak daripada golongan Aswaja. Dan seingat saya, selepas program dua seminar besar 2016-2017 dibuat, tidak ada walau satu jawapan daripada pihak tersebut. Maksudnya mereka pun macam, nak katakan jadi macam setuju dalam macam setuju jugalah. Kalau tak, kalau benda tu tak setuju, mesti jawab sakan dah, buat seminar jawab balik apa semua tak? Tak. Bila mereka mendengar hujah-hujah yang disebutkan dalam dua seminar ni, iaitu sebenarnya antara Asy'ariyah dan Maturidi pun banyak khilaf, banyak perbezaan, dibentangkan gini-gini. Dan di antara Salafiyah dengan Asy'ariyah banyak usul yang sama lah. Maka mereka pun jadi cuma memang betul ada beza, tak boleh nafi, ada beza 2-3 perkara. Cuma sekarang nak menguruskan perbezaan 2-3 perkara tu, ada yang tegas kata tak boleh sama, ada yang kata boleh lah kita ni, itu saja. Dah seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini, menariknya lagi, sehingga kini tidak kedengaran kritikan balas secara terbuka dan konstruktif terhadap kedua-dua buah seminar tersebut, sama ada daripada pihak berkuasa agama mana-mana negeri atau dari mereka yang menjenamakan diri sebagai pembela dan pejuang ahli sunnah wal jamaah yang sebenar seperti Aswaja. Ini menunjukkan bahawa mereka juga tidak mampu menafikan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para pembentang dalam kedua-dua buah seminar yang dianjurkan tersebut. Sebab salah seorangnya adalah Dr. Aizam Mas'ud. Dia Asy'ariyah, pegawai penyelidik akidah JAKIM masa tu. Sekarang dihantar kepada bahagian halal. Jam kawan tu. Dia pakar dalam bidang akidah. Punya dia orang ni tak nak dia ni bersuara pasal akidah ni, pergi letak bahagian halal. Jam dia, bolehlah buat kerja, tapi ruh tu tak ada dah. Kalau tak isu yang tempoh hari sihat apa semua, mesti dia bantai lama dah. Tak boleh buat apa sekarang. Akhirnya lalu orang buat video, hari-hari ada video. Dengan terbuka menyatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Allah itu hanya pangkat bagi Muhammad lagu mana. Pening kita dengar. Apa ni? Terbuka. Manusia yang waras. Bukan gila belakang tu, tapi bercakap macam orang gila belakang tu. Waras belakang tu. Kalau yang perempuan tu comel-comel tu, kita kata punuh lah kata. Akidah tapi terbuka. Kita ambil percaya gini. Kita kata. Dan setakat ni fatwa yang keluar, bagusnya Johor keluar fatwa sesak ajaran Syihak ni. Air apa dia jual? Dia jual air tonik obat apa benda ni, MLM ke lagu mana tak tahu. Ada downline dia ke lagu mana tak tahu lah tu. Tapi katanya lari ke New Zealand lah. Tapi setakat ni JAKIM tak keluar statement yang solid. Tu masalah. Maksudnya tak berkesan, maksudnya benda tu tak dilihat sebagai benda besar lagi lah. Kalau besar sampai dah dalam parlimen, tak ada orang nak sebut dalam parlimen. Begitulah. Kemudian sikit lagi dah pergi, saya pun menulislah sekali lagi pada 1 Januari 2017 sebagaimana di bawah ini. Projek takrib antara manhaj akidah Salafiyah Asy'ariyah Maturidi di Malaysia. Ni kita suka-suka lah nak tengok respon sama kawan-kawan. Maka saya sebut situ tokoh yang mempeloporinya pada masa ini adalah Syekhul Hadis Darul Kautsar Maulana Muhammad Asri Yusof hafizahullah. Ini menimbulkan sedikit rasa tidak senang pendukung aliran Salafiyah yang menganggap Asy'ariyah wal Maturidiyah sebagai sesat. Begitu juga ia membungkamkan lidah pendukung aliran akidah perdana yang sering mendakwa bahawa pendukung aliran Al-Hadis wal Athar atau ghair muqallid dalam mazhab fiqh sembrono menyesatkan apatah lagi mengkafirkan aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Matlamat utama gagasan ini adalah bagi mendedahkan dan menegaskan bahawa banyak persamaan antara Salafiyah dan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah pada usul akidah dan perbezaannya hanya pada isu furu' akidah. Begitu juga sebenarnya banyak perbezaan antara Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah meskipun dilihat di mazhab-mazhabnya. Secara zahir ia adalah sealiran dan sentiasa bergandingan.
melahirkan fahaman yang wasati dalam mempraktis dan mendakwahkan manhaj akidah masing-masing, jauh daripada sikap taksub, jumud dan ghulu sehingga sesat, menyesat dan kafir mengkafir hanya berkaitan isu furuk. 2 seminar besar diadakan bagi maksud tersebut di Kuala Lumpur dan Kota Baru. Kehadiran sangat memberasakan daripada kedua-dua aliran, malah sehingga sekarang pihak aliran perdana tanah air tiada bangkit bagi mengkritik intipati perbahasan seminar tersebut. Seminar di Lemah Kelang bawah tu bla 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 bla. Lihat pautan tu saudara. Takrib dengan Syiah pula adalah kerja sia-sia, kerana perbezaan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah adalah pada usul dan furuk akidah sekaligus, bukan sekadar fiqh dalam pelaksanaan ibadah sebagaimana sangkaan kita selama ini. Itu statement jelas ya. Siapa yang biasa ikut perbahasan mengenai asli bahasa Syiah ni jelaslah tentang isu ni ya. Ternyata kenyataan ini mendapat respon daripada pemuka atau pendukung aliran Aswaja seperti Dr. Muhammad Mursyidi Muhammad Nur. Dia ni bidah hadis tuan-tuan. PhD dia berkaitan dengan, dia ni menantu kepada bekas mufti Kedah. Apa tu? Apa nama mufti tu? Yang sebelum ni? Badaruddin. Syekh Datuk Badaruddin apa benda tu. Nah. Jadi Dr. Muhammad Mursyidi ni menantu dia, PhD hadis. Dan kajiannya tentang fiqh Bukhari. Ada buku dia. Tapi entah macam mana, siapa saya pergi tanya penyelia dia lah. Kata, "Prof, lagu mana ni?" Oh, itulah. Tak sangka jadi. Memang dia hadis. Kajian dia cukup dahsyat. Kajian dia kita baca memang mantap lah. Dia kaji bab khiyar majlis ataupun hadis-hadis bab muamalat dalam Sahih Bukhari. Luar biasa. Dan dia keluarkan buku khas iaitu Fiqh Al-Bukhari. Ada ke tidak dengan penyelia dia Profesor Dr. Ishaq Sulaiman. Tapi bila kita tengok dia, mana naik angin pelik sangat ni. Selepas dia berpindah jadi pensyarah UUM. Nampak garang ni. Dan dia lah antara yang saya tengok adalah merespon terhadap kenyataan-kenyataan yang saya tulis ataupun yang kita cuba untuk war-warkan itu. Maka dia kata apa tu, kita tutup dengan ni lah. Namun kemunculan beliau kemudian diangkat menjadi tokoh. Beliau menulis seakan memberi respon. Saya kata, beliau menulis seakan memberikan respon. Kita pun tak tahu betul ke dia respon tulisan kita. Kan kita duk perasan seorang-seorang. Tapi kalau baca tu lebih kurang Namun hantaran yang beliau lakukan pada 6 Julai 2019. Saya tulis bila? 2017, 2018. Lama tu. Tu penting tarikh tu. Riwayat tu keluar bila? Baru dia tidak jadi majhul. Salah ya. Kita tulis 2017, dia respon 2019. Apapun ia menarik bagi diperhatikan. Okey, soal dia dan saya copy paste ni tanpa edit dia punya bahasa. Jadi tulisan dia yang salah pun kita biarkan. Ada. Usaha takrib ahli sunnah wal jamaah dengan salafi wahabi, dia kata. Ada segelintir di kalangan individu yang syok sendiri ingin melakukan takrib antara Asy'ariyah dan salafi wahabi. Realiti yang berlaku kini yang patut mereka faham, salafi wahabi sebenarnya menyalahkan golongan Asy'ariyah dengan tuduhan berat seperti terpalit dengan fahaman Jahmiyah, Mu'attilah dan sebagainya. Selain itu, mereka mengeluarkan ulama Asy'ariyah seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan sebagainya daripada golongan ahli sunnah. Berat juga tu. Betul ke tidak tu? Kita rasa macam tak betul, tapi ada rupanya lagu ni. Ada juga, tak boleh nafi lah. Kawan-kawan kita lah juga ya. BBNU ni. BBNU. Dalam permasalahan fiqh pula seperti bab tawassul, ziarah. Ni beza kita dengan dia ni. Mereka ni aliran tradisional Aswaja ni meletakkan isu tawassul ziarah kubur ni bab fiqh. Saya baca buku Qardawi rahimahullah. Qardawi juga masukkan bab tawassul dalam bab fiqh. Termenung sejak kita. Sebab kita cenderung benda ni walaupun bab fiqh dia ada kesan dan boleh jadi isu akidah dia lah. Bila tawassul pada orang mati apa semua itu dalam bab apa nama berdoa ataupun bukan lagi bab doa biasalah, bab i'tiqad dia tu. Tapi hakikatnya tawassul secara umum betul-betul dalam kategori ataupun taksim dia adalah fiqhud du'a. Itu. Ziarah kubur dia anggap hal ini dalam permasalahan tauhid sehingga menganggap umat Islam syirik ketika beramal dengannya.
Dalam ibadah, dalam kategori bid'ah hasanah, seperti mengadakan sambutan maulid Nabi, tahlil untuk arwah dan sebagainya, dianggap bid'ah yang dilarang oleh agama. Beberapa isu utama seperti yang disebutkan di atas diulang-ulang oleh golongan Salafi Wahabi tanpa henti sehingga ke hari ini, dan kesemua itu dianggap oleh mereka sebagai jihad untuk membantah bid'ah dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, ada ruang atau tidak untuk mentakribkan Salafi Wahabi dengan aswaja atau alasan wasati, belapan dada dan sebagainya? Bagi saya dan rakan-rakan yang sependapat dengan saya, dia kata tiada ruang. Usaha takrib ini sia-sia sahaja kerana golongan Salafi Wahabi terlalu ekstrim dengan fahaman dan tindakan mereka. Kalau tidak ekstrim pun, mereka akan bertaqiyah. Oh, sedap berselindung di sebalik jubah ahli sunnah wal jamaah untuk menggapai jawatan penting dalam organisasi. Tu dia. Sedap juga dia ni. Bagi menyebarkan fahaman mereka menerusi saluran tertentu. Sampai Dr. Aizam pun kena Wahabi juga tu. Kawan tu Asy'ariyah elok-elok je tu. Usaha yang patut dilakukan oleh siapa sahaja sebagaimana yang dilaksanakan oleh para ulama Nusantara ialah mengembalikan umat Islam kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Fiqh bermazhab dan tasawuf yang mu'tabar, kerana kesemua ini bertepatan dengan maqasid yang dikehendaki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini merupakan perjuangan usul yang patut dilakukan oleh sesiapa sahaja untuk menyatukan umat Islam serta membantras segala pegangan dan fahaman yang menyeleweng dalam masyarakat. Justru kita perlu membantras segala usaha pihak tertentu yang saban hari, saban tahun sentiasa mensyirikkan umat Islam, membida'ahkan amalan umat Islam, kerana hal ini boleh memecah belahkan masyarakat. Semoga kita umat Islam dapat bersatu hati pada zaman yang penuh fitnah dan mencabar ini. Wallahu alam. Panjang lebar juga tu dia tulis tu. Baik. Kemudian kita respon sikit di situ ya, apa yang berlaku bla 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 bla. Ini menariklah pada saya yang minat kepada perkembangan pemikiran beragama orang Melayu, bidang kajian saya itu. Hal-hal ini walaupun nampak kecil tapi menarik untuk direkodkan. Paling tidak kita hidup zaman tu dan kita tengok. Dan daripada tahun 2019 masuk zaman 2018, masuk PKP sampailah saat ni, banyak lagi benda-benda baru berlaku. Sampai tak larat dah kita nak tulis. Bermula daripada yang besarnya adalah debat antara dua pihak berkaitan dengan Ibnu Arabi. Tu debat yang cukup luar biasa. Berkaitan Ibnu Arabi, itu kemuncak pendedahan aliran tradisional punya corak pemikiran mereka. Panutan asal mereka, kenapa yang aliran tradisional ni minat benda-benda mistik, minat benda-benda tok wali terbang sana apa semua ni, berada pada individu yang bernama Ibnu Arabi dan pengaruhnya dalam beragama masyarakat Nusantara. So bila ada pihak berani dedahkan, kita yang sunnah ni lama dah dedahkan, tapi bila kita dedahkan sebut tu, ni geng tu, maka orang tak terima. Jadi bila sama dia dedahkan, baru nampak, baru masing-masing macam tersentak. Bagaimana sama-sama Asy'ariyah boleh kata Ibnu Arabi ni bukan ahli sunnah, bahkan ramai ulama 200 hampir. Ada satu buku yang mengumpulkan 200 ulama ahli sunnah yang mengkafirkan Ibnu Arabi. Sedangkan aliran tradisional Sufi ni memang duk pegang lah. Ni tokoh besar, ulama, bukan sekadar ulama tapi wali lah, wali akbar. Itu akbari, aliran akbari, wali akbar. Sedangkan ulama-ulama hadis ni ahli sunnah wal jamaah 200 orang kata kafir mutlaqan. Di situlah mula-mula kata menarik. Kita ada tengok ni, tak ada tulis aku ni. Banyak benda nak tulis ni, tak ada. Tak ada. Ni pun buku 5 tahun dah. Tak ada baru lagi. Jadi benda itulah, saya walaupun kita ada sisi-sisi sendiri, tapi tuan-tuan saya terbuka untuk tuan-tuan setuju dan tak setuju, sebab kita ada akhirnya panutan dan kecenderungan masing-masing. Cuma pada saya, jangan melepasi batas yang sepatutnya lah. Sepatutnya itu, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.